Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini adalah hari kelima sehari selembar ilmu edisi Perkasa Chemistry. Dan hari ini masih lagi berada dalam tajuk yang sama, iaitu tingkatan 4 bab 2 untuk tajuk jirim dan struktur atom. Dan hari ini kita akan pergi kepada soalan objektif untuk Melaka 2020 lah. Okey, jadi kita terus pergi kepada soalan. Soalan dia kata seorang ahli teknologi makanan, okey, ingin memusnahkan bakteria yang merosakkan pisang dengan menggunakan radioisotop. Dan soalan dia tanya antara yang berikut yang manakah sesuai digunakan. Okey, jadi dia bagi pilihan jawapan A, B, C dan D lah. Okey, di mana A kita ada cobalt 60, kita ada carbon 14, natrium 24 dan phosphorus 32. Okey, dan jawapan kita adalah A, iaitu cobalt 60. Okey, tapi sebelum saya pergi kepada penerangan untuk nota kaki, saya nak terangkan dahulu apa yang dikatakan dengan isotop. Okey, untuk kita revise balik secara asas. Okey, jadi isotop ini untuk makluman awal, isotop ini sebenarnya dia terdiri daripada unsur yang sama. Okey, dia terdiri daripada unsur yang sama. Sebagai contoh, kita ada unsur karbon. Okey, unsur karbon ini kita ada karbon 12, kita ada karbon 14. Jadi awak nampak dekat sini dia mempunyai, okey, isotop ini dia merupakan unsur yang sama. Jadi awak tengok dekat sini, karbon ni ada dua, tapi satu karbon 12, satu karbon 14. Okey, jadi kita terus pergi kepada explanation dia lagi. Okey, isotop ialah suatu unsur yang sama, mempunyai bilangan proton yang sama. Okey, bilangan proton yang sama tetapi nombor neutron yang berbeza. Jadi nombor neutron ni yang mana? Nombor neutron ini yang this one, yang atas ni. Okey, itu sebenarnya adalah nombor nukleon. Okey, yang awak nampak tu dekat bahagian atas itu adalah nombor nukleon sebenarnya. Okey, jadi bila awak tolakkan dengan nombor nombor proton, maka awak akan dapat nombor neutron. Jadi yang berbeza adalah nombor neutron, tapi dari segi bilangan proton adalah sama. So itu adalah apa yang dikatakan dengan isotop. Jadi seterusnya pula, okey, dalam soalan juga dia boleh tanya berkaitan dengan sifat kimia dan juga sifat fizikal. Jadi dalam isotop ini awak kena faham, dalam isotop, okey, bila kita ceritakan mengenai dengan sifat kimia, okey, sifat kimia bagi isotop ialah sama. Ialah sama. Disebabkan apa? Disebabkan isotop ini mempunyai bilangan proton yang sama, bermaksud elektron konfigurasi dia pun adalah sama. So that's why dari segi sifat kimia dia pun adalah sama lah. Okey, dia akan react the same way. Cumanya yang berbeza mengenai dengan isotop ini adalah dari segi sifat fizikalnya. Okey, sifat fizikalnya akan berbeza lah. Sebagai contoh, kalau dari segi ketumpatan, berkemungkinan karbon 12 kurang tumpat, karbon 14 lebih tumpat. Maka itu adalah perbezaan dari segi sifat fizikal. Tapi dari segi sifat kimia, okey, dari cara dia react, cara dia bertindak balas, itu adalah sama. Jadi itu adalah sedikit sebanyak mengenai dengan isotop. Dan tabel yang dekat bawah ini adalah summary, adalah summary daripada apa yang kita nak tekankan dalam video ini. Jadi kalau awak tengok mengenai dengan sifat-sifat isotop, dari segi bilangan proton sama, tetapi dari segi bilangan neutron dan juga bilangan nukleon adalah berbeza. And then kalau dari segi sifat kimia dia adalah sama sebab bilangan proton dia sama. Okey, kalau soalan tanya kenapa sifat kimia dia sama, sebab dia akan merujuk kepada bilangan proton. Okey, and then dari segi sifat kimia dia berbeza. And then sifat kimia ni berbeza disebabkan apa? Disebabkan adanya bilangan neutron yang berbeza. Okey, jadi ini adalah sedikit summary mengenai dengan apa yang kita nak ceritakan mengenai dengan isotop. Jadi kita berbalik kepada soalan. Okey, jadi soalan ini jawapannya adalah A, cobalt 60, di mana cobalt 60 memang fungsinya adalah untuk memusnahkan bakteria. Okey, jadi mengenai dengan pilihan jawapan B, C dan D, apa function bagi karbon 14, natrium 24 dan juga phosphorus 32? Jadi kita tengok kepada bahagian nota kaki ini. Dekat bahagian nota kaki ni, okey, untuk karbon 14, dia sebenarnya berfungsi untuk mengkaji lintasan karbon dalam proses fotosintesis bagi tumbuh-tumbuhan.
Okey, itu function bagi karbon 14 lah. Manakala bagi natrium 24, okey, dia berfungsi bagi mengesan kebocoran pipe di bawah tanah. Okey, ingat mengesan kebocoran pipe di bawah tanah. Manakala fosforus 32, dia adalah digunakan untuk menentukan kedudukan tumor otak. Itu dia. Okey, bukan sahaja untuk tumor otak, manakala untuk dia juga berfungsi untuk menentukan tumor-tumor yang lain lah. Okey, tapi kita gunakan khusus untuk bahagian otak. Okey, jadi ini sahaja penerangan saya untuk day yang kelima, day 5, untuk edisi perkasa chemistry.